Hai, salam sejahtera semua. Okey, ini ialah rakaman yang cikgu buat untuk kelas yang cikgu telah bincangkan konsep-konsep dan juga soalan-soalan yang melibatkan penyelesaian masalah yang melibatkan segitiga dan sisi empat. So ini ialah khas untuk pelajar-pelajar yang tidak hadir ke sekolah pada hari Rabu 21 Oktober 2020 ya. Okey, kita lihat yang pertama ini ialah di kertas pelajar yang cikgu fotostatkan, right? Muka surat 75. Okey, so ini ialah contoh yang diberikan. Okey, cari nilai X dan Y dalam setiap rajah yang berikut. Okey, so pelajar, lihat di sini ada rajah, segi empat selari B, C, D, E adalah sebuah segi empat selari. B, C, D, E. Ialah segi empat selari. Segi empat selari. So ciri utama segi empat selari yang tentang sudut ialah sudut yang bertentangan mempunyai nilai yang sama. Iaitu 113. 113 darjah. So itu kalau kita lihat di sini sudut C, C, B, E, adalah bersamaan dengan sudut C, D, E, iaitu nilai dia 113 darjah. 113 darjah. So untuk mencari nilai X, kita tumpukan untuk tumpukan di segitiga B, C, E. Segitiga B, C, E, di mana ada tiga sudut pedalaman iaitu X, 113 dan 37. Kalau kita lihat di sini, hasil tambah semua sudut pedalaman segitiga ialah 180 darjah. So pelajar tambahkan tiga sudut pedalaman iaitu X, X tambah 37 darjah tambah 130 darjah, jumlahnya bersamaan dengan 180 darjah. Kedua-dua nilai 37 dan 113 dijumlahkan. So kita mendapat 150 darjah. Dan selepas tu 150 darjah dipindahkan ke sebelah kanan menjadi tolak 150 darjah. So X bersamaan 180 darjah tolak 150 darjah. So bersamaan dengan 30 darjah. Semis nilai X telah pun dikenal pasti. Dicari. Seterusnya kita melihat bagaimana untuk mencari nilai Y. Y berada di segitiga A, B, E. Di segitiga A, B, E. Untuk segitiga kaki sama, sudut yang berada di hujung, di tapak, adalah sudut yang bernilai sama. Contohnya di sini A and B. A dan B. Ini segitiga sama kaki. Sudut A, adalah bersamaan dengan sudut B. Oleh itu, kita perlu mencari, sudut A, B, E. Kalau kita perhatikan, sudut A, B,
E, okey, dan sudut 113 darjah, okey, sudut 113 darjah, okey, berada pada garis lurus, okey, berada pada garis lurus. Okey. Okey, so bila dua sudut berada pada garis lurus, okey. Okey. So hasil tambah sudut pada garis lurus ialah 180 darjah. Oleh itu, sudut ABE tambah 113 darjah adalah bersamaan dengan 180 darjah. Okey, 113 darjah ini kita pindahkan ke sebelah kanan. So, menjadi tolak 113 darjah. Okey, gunakan kalkulator untuk operasi tolak di sini. 180 darjah tolak 113 darjah. So, kita memperolehi sudut ABE adalah bersamaan dengan 67. So, kalau diperhatikan di gambar ajar ini, sudut ini nilai dia 67. Okey. So, kalau sudut di sebelah sini 67, sudut di sebelah A juga mempunyai nilai 67 darjah. Okay, so untuk mencari nilai Y, okay, kita menggunakan segitiga ABE juga, menggunakan untuk mencari nilai Y lah, okay. So kita menggunakan hasil tambah semua sudut pendalaman segitiga iaitu bersamaan dengan 180 darjah. Okay, so kita mengambil semua sudut di dalam segitiga ABE iaitu Y. Okay, tambah 67 darjah. Tambah 67 darjah bersamaan 180 darjah. Okay, 67 ditambah 67, kita mendapat 134. Okay, 134 ni kita pindah ke sebelah kanan. So, dia menjadi tolak 134 darjah. Okay, oleh itu, nilai Y yang diperolehi adalah bersamaan dengan 46 darjah. Okay, so ini adalah contoh. Seterusnya, kita pergi ke soalan yang pertama. Okey, untuk soalan pertama, okey, kita perhatikan apakah gambar rajah yang ada. Okey, ada gabungan dua poligon. Okey, yang pertama sekali adalah sebuah segi empat selari. Okey, segi empat selari B, C, D, E. Okey, so that means di sini BCDE, okey, ialah segi empat selari. Okey, ialah segi empat selari. Dan lagi satu poligon adalah, okey, ABE. Okey, iaitu kalau kita perhatikan tanda di sini ya, ada tanda di sini. Okey, maksudnya ni sisi kedua-dua sisi ini adalah sama panjang. Okey, so bermaksud segitiga, okey, ABE, okey, poligon ABE adalah segitiga sama kaki. Okey, segitiga sama kaki. Okey, so perlu dilihat di sini ya. Okey, pelajar boleh terus kenal pasti kalau kaki sama, okey, kaki sama di sini, sudut yang berada di tapak, okey, di mana Y berada, okey, nilainya adalah sama. So, kalau sini adalah Y, di hujung ini juga adalah Y. Okey. Ini adalah berdasarkan konsep di sini ya.
Okey, segitiga. Okey. Sisi kaki sama. Okey, sudut yang berada di hujung kakinya bernilai sama ya. Okey, kalau contoh ini A, ini B, A bersamaan dengan B. Okey. Okey, seterusnya kita cuba selesaikan. Okey. Yang pertama sekali kita lihat bagaimana kita nak selesaikan untuk mencari nilai X. Okey. Okey, nilai X berada, okey, untuk mencari nilai X, okey, kita melihat kepada segitiga BCE. Okey, BCE. Okey, nilai X 58 dan kita perlu mencari sudut, okey, perlu mencari sudut CBE. Okey, sudut CBE. Okey, sudut CBE adalah bertentangan dengan 70 darjah. Okey, so bagi segi empat selari, sudut yang bertentangan nilai dia adalah sama. So oleh itu sudut CBE, okey, CBE adalah bersamaan dengan sudut CDE, iaitu nilainya bersamaan dengan 70 darjah. Okey. So setelah itu kita tambahkan sudah ni sudut di sini 70 darjah. Okey, so sekarang kita fokus kepada sudut pedalaman segitiga BCE. Okey. So hasil tambah sudut pedalaman sebuah segitiga, okey. Hasil tambah semua sudut pedalaman sebuah segitiga adalah bersamaan dengan 180 darjah. Okey. So kita jumlahkan nilai yang berada di sebelah kiri. So 70 tambah 58. Okey, pelajar tolong guna kalkulator ya. So ialah 128 darjah. Okey, bersamaan 180 darjah. Okey, so 128 darjah ini pindah ke sebelah kanan. Okey. So dia menjadi tolak. Okey, dan hasilnya X bersamaan dengan, okey, gunakan kalkulator sekali lagi untuk operasi tolak. Okey, dan kita mendapat bahawa X, nilai X-nya adalah 52 darjah. Okey, seterusnya untuk mencari nilai Y. Okey, untuk mencari nilai Y, okey, tadi cikgu dah tegaskan, tak bagi tahu bahawa Y ini berada dalam segitiga sama kaki. Okey, segitiga sama kaki. Okey, seperti ini. Okey, segitiga sama kaki. Okey, contoh kaki dia sama. Okey, so sudut ini, let's say ini Y, di sini pun adalah Y. Okey, kita perlu mencari sudut di sini. Perlu mencari sudut di sini. Okey, so sudut yang kita kena cari ialah sudut ABE. Okey, di mana sudut ABE dan sudut 70 darjah, okey, berada pada garis lurus. Berada pada garis lurus. Okey, so oleh itu sudut ABE tambah 70 darjah adalah bersamaan dengan 180 darjah. Okey, so sudut ABE adalah bersamaan dengan tolak 70 darjah. So sudut ABE bernilai 110 darjah. Okey. Okay, so sekarang sudut di sini telah diketahui, iaitu nilai dia adalah 110 darjah. Okey, 110 darjah. Okey, dan ini ialah Y. Okey, so kita jumlahkan sudut pedalaman Y tambah Y tambah 110 darjah bersamaan 180 darjah.
So inilah berdasarkan konsep hasil tambah sudut pedalaman segitiga bersamaan dengan 180 darjah. Okey, so y tambah y ialah 2y. Okey. Pindahkan 110 darjah di sebelah kanan. Okey. So kita memperolehi dia tolak. Okey. Tolak 110 darjah. So 2y bersamaan 70 darjah. And y bersamaan dengan 70 bahagi 2. Okay, memberikan nilai y sebanyak 35 darjah. Okay. So itulah jawapan untuk soalan pertama, di mana x ialah 52 darjah dan y kita perolehi 35 darjah. Okey, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Okey, sekarang kita lihat soalan nombor 2. Okey. Okey, dalam soalan nombor 2 juga terdapat gabungan dua poligon. Okey, iaitu poligon A, B, C, E. Okey, A, B, C, E. Okey, kita lihat di sini ya, dua sisi bertentangan selari. Right, dua sisi bertentangan selari. Bermaksud A, B, C, E merupakan sebuah segi empat selari. Okey, segi empat selari. Okey, dan lagi satu poligon yang diperolehi atas sini. Okey, kita nampak ialah poligon C, D, E yang merupakan sebuah segitiga sama kaki. Okey, sebuah segitiga sama kaki. Okey, so untuk yang pertama sekali, untuk mencari nilai x, okey, so kita akan fokus kepada segitiga sama kaki CDE. Okey, perhatikan di sini sisi yang sama. Okey, sisi dia sama panjang. Maksudnya sudut yang berada di hujung sisi ini adalah mempunyai nilai yang sama. So kalau di sini adalah x, okey. So sebelah kanan ya di sini juga adalah x. Okey. So kita sudah ada 3 sudut pedalaman segitiga. So kita boleh gunakan untuk mencari nilai x, okey, iaitu x tambah x tambah 116 darjah. Okey, so hasil tambahnya adalah 180 darjah. Okey, so x tambah x ini akan menghasilkan 2x dan 116 kita pindahkannya ke sebelah kanan menjadi tolak 116. Okey. So di sini 2x bersamaan dengan tolakkan guna kalkulator 180 tolak 116. Kita mendapat 64 darjah. So x bersamaan dengan 64. So ini 2 darab x, 2 darab x. So pindah 2 ke sebelah kanan, dia menjadi 2 bahagi 64 bahagi 2. So oleh itu, x-nya bersamaan dengan 32 darjah. 32 darjah. Seterusnya, kita melihat bagaimana untuk mencari nilai y. Kalau diperhatikan di sini, untuk nilai y, ada bentuk Z ya. Kita perhatikan ini adalah selari dengan garisan BC. So AE
selari dengan BC. Okey, BC selari. Okey, garisan BE adalah garisan rentas lintang. Okey, rentas lintang. Okey, cikgu ulang balik konsep dia. So, kalau wujud gambar ajar seperti ini, so ini selari, bentuknya seperti Z. So sudut selang-seli. Maksudnya sudut seperti ini, contoh, ini sudut A, ini sudut B. Kalau seperti ini, nilai sudut A bersamaan dengan B. Sama. So di sini kita perhatikan sudut yang berada di B di sini. Kalau ada petak macam ni, maksudnya nilai sudutnya 90 darjah. So kalau kita lihat corak dia, pattern dia. Kalau sini 90 darjah, maksudnya di sebelah E di sini, sudutnya juga adalah 90 darjah. Iaitu sudut AEB, adalah bersamaan dengan sudut CBE, iaitu nilai dia bersamaan dengan 90 darjah. Seterusnya untuk mencari nilai Y. Cuba kita perhatikan di sini. Ini ialah sudut pedalaman. Sudut pedalaman bagi segitiga ABE. Yang berada di luar membentuk garis lurus, kita panggil ini sudut peluaran. Sudut peluaran. Konsep di sini ialah sudut peluaran diperolehi dengan hasil tambah dua sudut pedalaman yang bertentangan. So iaitu 123 darjah adalah bersamaan dengan Y tambah 90 darjah. Cikgu ingatkan di sini ni garis lurus. Let's say ini segitiga dia. Ini segitiga dia. So ini ialah A, ini ialah B. So ini C ni kita panggilnya sebagai sudut peluaran. So konsep cikgu pernah ajar, maksudnya sudut peluaran ni, sudut peluaran adalah sama dengan hasil tambah dua sudut pedalaman yang bertentangan. So cikgu menggunakan konsep ini. So di sini Y tambah 90 darjah bersamaan 123 darjah. So oleh itu Y ni bersamaan dengan 123 darjah tolak 90 darjah. So Y nilai dia, kita guna tolak guna kalkulator, kita memperolehi 33 darjah. So itulah nilai Y dan inilah nilai X. Ini untuk soalan yang kedua. Kita teruskan kepada soalan yang ketiga pula. Untuk soalan ketiga, kita lihat juga ada dua gabungan poligon. So poligon yang pertama yang kita nampak di sini ialah L, M, N and P. So poligon L, M, N, P ni merupakan segi empat selari. Segi empat selari. Dan poligon yang kedua, yang poligon yang kedua ialah K, M, N. Poligon yang kedua ialah KMN. Merupakan sebuah segitiga. So di sini
Okay. So KMN, okay, merupakan sebuah segitiga. Okay. So untuk mencari nilai X sekarang, okay, cuba perhatikan kita menggunakan segitiga besar ni. Okay, segitiga KMN, dan kita menggunakan hasil tambah sudut pedalaman. Okey, bagaimana mencari sudut DM? Perhatikan bahawa sudut di sini, okey, adalah bertentangan dengan sudut pada P. Okey, dan inilah sebuah segi empat selari. So untuk sebuah segi empat selari, sudut bertentangan mempunyai nilai yang sama. Okey, oleh itu segi sudut, okey, LMN bersamaan dengan sudut LPN, iaitu nilainya bersamaan 67 darjah. So nilai sudut di sini adalah okey 67 darjah. Okey, so sekarang kita menggunakan jumlah sudut pedalaman untuk mencari nilai X. Okey, iaitu X tambah 33 darjah tambah 67 darjah bersamaan dengan 180 darjah. Okey, kita jumlahkan 33 dan 67 darjah. Hasilnya ialah 100 darjah bersamaan 180 darjah. So X bersamaan dengan 180 darjah tolak dengan 100 darjah. So nilai X adalah 80 darjah. Okey. So inilah jawapan untuk mencari nilai X. Okey, seterusnya untuk melihat atau mencari nilai Y, kita perhatikan, okey. Perhatikan ya. Okey, garisan LQ dengan MN, okey. Dan ini ialah garisan QN. QN, ini ialah LM. Okey. LQ dan MN adalah selari. Okey, NQ ialah garisan rentas lintang. Okey, so Y dan X. Okey, kalau kita lihat konsep garis selari, okey, bagi sudut pedalaman, okey, konsep sudut pedalaman, okey, garis selari. Okey. Dia adalah X tambah Y bersamaan dengan 180 darjah. Okey, kan tadi kita telah memperoleh nilai X iaitu 80 darjah. Kita masukkan 80 darjah di sini. Tambah Y bersamaan 180 darjah. So Y bersamaan dengan 180 darjah tolak 80 darjah. So nilai Y yang diperolehi adalah 100 darjah. Okey, so itu sahaja untuk 3 soalan, okey, yang melibatkan penyelesaian ya, gabungan penyelesaian yang melibatkan segitiga dan sisi 4. Okey, seterusnya cikgu akan bincangkan jawapan untuk praktis formatif bab 9 ini. Okey, kita lihat apakah soalan pertama untuk praktis formatif bab 9. Okey, kita lihat soalan pertama di sini. Okey, kita baca soalan. Padankan setiap poligon dengan bilangan perpenjuru yang betul. Okey, so untuk menentukan bilangan perpenjuru, ada satu formula yang cikgu telah perkenalkan bila cikgu mula mengajar poligon. Okey, iaitu formula dia ialah, okey, bilangan perpenjuru, okey, bilangan perpenjuru adalah bersamaan dengan N darab dengan N tolak 3 bahagi dengan 2.
Apakah itu N? Apa maksud N? N itu sebenarnya ialah bilangan sisi poligon. Bilangan sisi poligon. Okey. So sekarang kita cuba jawab soalan yang pertama. Poligon yang pertama ini. Cuba kira berapa sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so poligon ni ada 5 sisi. Maksudnya, okey, yang pertama N dia adalah 5. So kita masukkan di sini 5 darab 5 tolak 3. Kita bahagi dengan 2. So di sini kita mendapat, kita tolak yang dalam kurungan dahulu. 5 tolak 3, 2. So 5 darab 2, 10 bahagi 2. So di sini kita mendapat bilangan penjuru untuk poligon yang pertama adalah 5. Okey, so pelajar suaikan okey ke 5. Okey, seterusnya untuk poligon yang kedua. Okey, poligon yang kedua di sini ada 1, 2, 3, 4 sisi. So that means di sini N yang kita gunakannya adalah 4. So cara mengira 4 tolak 3 bahagi 2. Okey, kita tolakkan dalam kurungan dahulu. So 4 darab 1 bahagi 2. Okey, 4 darab 1, 4 bahagi 2. Hasilnya adalah 2. So untuk poligon yang kedua, bilangan penjurunya adalah 2. So pelajar suaikan ke 2. Okey, seterusnya untuk poligon yang ketiga di sini. Okey, ialah sebuah segitiga, bilangan sisi ada 3. Ada 3. So di sini N dia adalah 3. Okey, so kita masukkan N3. 3 tolak 3 bahagi dengan 2. Okey, so 3 tolak 3 ialah 0 ya. So di sini kita dapat 3 darab 0 ialah 0. Bahagi 2, hasilnya adalah 0. So untuk poligon di sini, okey, so pelajar suaikan ke 0. Okey, itu adalah untuk soalan pertama praktis formatif 9. Okey, di muka surat 76. Okey, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Okey, ini soalan 2. Okey, nyatakan benar atau palsu tentang ciri-ciri sebuah segitiga tak sama kaki yang bersudut cakar. Okey, di sini cikgu nak beritahu apa maksud sudut cakar. Okey, sudut cakar. Okey, sudut cakar, okey, ialah sudut cakar, okey, ialah sudut yang bernilai, okey, yang lebih daripada 90 darjah. Okey, daripada 90 darjah. Okey, iaitu kalau kita dapat sudut tegak macam ni 90 darjah. Okey, so kalau sudut cakar maksudnya sudutnya lebih besar daripada 90 darjah. Lebih besar daripada 90 darjah, itu sudut cakar. Okey, sudut cakar. Okey, sudut cakar. Okey, so kalau kita nak katakan segitiga tak sama kaki yang bersudut cakar, maksudnya segitiga ni akan lebih kurang berbentuk seperti ini. Okey, contohlah. Okey, seperti ini. Okey. Okey, cikgu melukiskan lagi sekali. Okey. Contoh segitiga bersudut cakar ya. Seperti ini, okey. Macam ni dan ini. Okey. So di sinilah sudut cakar dia.
sudut cakar. Okey. Dan kedua-dua sudut ini adalah sudut yang lebih kecil daripada 90 darjah. Okey. Lebih kecil daripada 90 darjah. Okey. Okey. So kita lihat kenyataan di sini. Dua daripada sisi dia sama panjang. Okey, so di sini cikgu nak tekankan segitiga tak sama kaki. Tak sama kaki maksudnya semua sisi tak sama panjang. So kalau kenyataan ini diberi di sini, maksudnya kenyataan ini adalah kita terus tulis jawapan dia palsu. Okey, jawapan dia palsu. Okey, untuk yang kedua, semua sudut pendalamannya tidak sama besar. Okey, bila segitiga tak sama kaki, maksudnya semua sisi tak sama panjang. Bila semua sisi tak sama panjang, semua sudut pendalaman juga dia tidak sama besar. Tidak sama besar. So, kenyataan ini adalah betul, adalah benar. So, kita tulis benar. Okey. Soalan yang last ni. Satu daripada sudut pendalamannya lebih besar daripada 90 darjah. Maksud ni satu daripada ni ialah sudut cakar. Satu daripada sudut cakar. Okey, so lebih besar daripada 90 darjah. Yang lagi dua ni memang sudut tirus. So ini adalah benar. So jawapan di sini adalah benar. Okey. So inilah untuk soalan nombor 2. Okey, kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga pula. Okey, kita lihat di sini, okey, sebuah segitiga, okey, sebuah segitiga. Okey, so sudut yang diberikan di sini, sudut macam nampak macam kotak ni sudut tegak sebenarnya. Nilai dia 90 darjah. Okey, 90 darjah. Okey. Di sini, okey, kalau kita perhatikan, okey, 126 ini merupakan sudut perluaran. Sudut perluaran. Okey, bagi segitiga BCD. Okey. Dan apa maklumat yang diberikan ialah dua sudut pendalaman yang bertentangan. Dua sudut pendalaman yang bertentangan. Okey, telah saya jelaskan tadi dan maksudnya di sini sudut perluaran segitiga iaitu 126 darjah adalah bersamaan dengan hasil tambah dua sudut pendalaman yang bertentangan. Okey, yang bertentangan. Kalau di sini, kalau sebelah dalam ni ialah sudut bersebelahan. Okey, bukan di sebelah tetapi bertentangan. Okey, hasil tambah dua sudut bertentangan. Okey, so cikgu boleh tulis semula sebagai 2x tambah 90 darjah bersamaan 126 darjah. 2x bersamaan dengan 126 darjah tolak 90 darjah. Okey, so hasilnya 126 ni tolak dengan 90. Okey, pelajar diingatkan gunakan kalkulator ya untuk tolak ni. Okey, so dapat 36. So 2x ni ialah 2 darab x. Okey, so hasilnya x adalah 36 bahagi dengan 2 dan nilai x adalah bersamaan dengan 18 darjah. Okey, 18 darjah. Okey, so ini menjawab soalan yang ketiga. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, soalan yang keempat. Okey, bagi soalan yang keempat, okey, poligon yang kita nampak di sini ialah suatu sisi 4. Okey, suatu sisi 4. Okey, dan di sini kita akan menggunakan sudut pendalaman. Okey, so ini ialah 90 darjah. Okey, ini ialah y, ini 2y. Yang kita perlu cari sudut pendalaman ialah di sudut Q di sini. Okey, kita perlu cari. Okey, tak menjadi masalah sebab
PQR ialah garis lurus. Okey, garis lurus. Maksudnya jumlah sudut yang berada pada garis lurus tersebut iaitu 84 darjah dan sudut RQT, okey, sudut RQT. RQT. Sudutnya di Q. Kita labelkan sebagai sudut RQT. Jumlahnya adalah 180 darjah. Okey. So oleh itu sudut RQT, okey, sudut RQT adalah bersamaan dengan 180 darjah tolak 84 darjah, okey, bersamaan dengan 96 darjah. Okey. Pelajar minta ya, tolong gunakan kalkulator untuk operasi tolak di sini. Okey. So jumlah sudut pendalaman di sini adalah 96 darjah. Okey, sekarang kita ada semua sudut pendalaman untuk sisi 4. Kita akan menggunakan okey hasil tambah, okey, hasil tambah sudut pendalaman. Okey, hasil tambah sudut pendalaman okey sisi 4. Okey, iaitu dia adalah bersamaan dengan 360 darjah. Okey, 360 darjah. So kita jumlahkan dah keempat-empat sisi pendalamannya. Okey, sudut pendalamannya 2y tambah y tambah 96 darjah tambah 90 darjah bersamaan dengan 360 darjah. Okey, so 2y dengan y ialah 3y. Okey, 96 tambah dengan 90, gunakan kalkulator, dapatlah 186 darjah. Okey. So di sini pelajar pindahkan 186 ke sebelah kanan menjadi tolak. Okey, menjadi tolak. Hasil di sini, okey, 360 darjah tolak dengan 186, okey, adalah 154 darjah. Okey. 54. Okey. So di sini hasil dia adalah okey 174 darjah. Okey. Di sini 3 darab y. Okey. So 3 pindah ke sebelah kanan. Okey, kita bahagi 3. So y bersamaan dengan okey, bahagi 3 kita dapat okey 58 darjah. Okey, so inilah jawapan untuk soalan yang keempat. Untuk mencari nilai y, kita menggunakan hasil tambah sudut pendalaman sisi 4. Okey, seterusnya kita ke soalan nombor 5. Okey, kita lihat apakah soalan nombor 5. Okey, soalan terakhir, soalan nombor 5. Okey, ini adalah gabungan dua poligon. Okey, kita baca soalannya. Okey, kita baca soalannya. Okey, dalam rajah di bawah, okey, RSTV, okey, RSTV ialah segi 4 selari. Okey, so kita lihat RSTV, okey, segi 4 selari. Okey, STU ialah segitiga bersudut tegak. So STU. Okey, segitiga bersudut tegak. Okey, sudut tegaknya di sini. Okey, nampak petak di sini? Ni 90 darjah. Okey, dan satu lagi poligon yang ada di sini ialah TUV, iaitu segitiga sama kaki. Kaki yang sama ada kat sini. Kaki sama kat sini.
Okey. So bila nampak je kaki sama kat sini, okey, nampak hujungnya 25, terus tandakan di sini sudutnya bernilai 25 darjah. Kita terus tandakan. Okey? Okey. So langkah seterusnya, okey, ialah untuk mencari nilai X. Okey, untuk mencari nilai X. Okey, kalau kita perhatikan di sini, X merupakan sudut penluaran. Okey. X ialah sudut penluaran bagi segitiga apa? Okey. Dia ada segitiga apa? Lihat pada segitiga ni. Okey. X ialah sudut penluaran bagi segitiga, okey, TUV, okey, segitiga TUV, okey. Seperti yang telah diberitahu pada soalan-soalan sebelum ni, sudut penluaran adalah hasil tambah sudut pendalaman yang bertentangan, okey. So that means maksudnya di sini nilai X dia adalah bersamaan dengan 25, okey, tambah 25 bersamaan dengan 50 darjah. Okey, so inilah nilai X yang dikehendaki. Okey, nilai X yang dikehendaki. Okey, so untuk mencari nilai Y pula, okey, untuk mencari nilai Y, okey, Y berada, okey, di segi empat selari, okey, segi empat selari RSTV, okey, RSTV. So kalau perhatikan di sini Y adalah bertentangan dengan sudut STV, okey. Okey, sudut Y ialah berada pada sudut SRV, okey. So bertentangan dia adalah sama dengan sudut STV. Okey, sebahagian daripada 90 darjah di sini. So untuk mendapatkan sudut STV, okey, sudut 90 darjah, okey, sepenuhnya ialah 90 darjah. Lepas tu sebahagian daripada kat sini dah 25 darjah dah. Okey, so kita mendapatkan nilai STV dengan mengambil nilai 90 darjah, kita tolakkannya dengan 25 darjah. Hasilnya adalah 75 darjah. Okey, 75 darjah. So, oleh kerana dia bertentangan, nilai dia sama, nilai Y adalah bersamaan dengan 75 darjah. Okey. Okey. Itu sahaja, okey, sesi pembelajaran yang telah cikgu lakukan pada hari Rabu 21 Oktober. So, cikgu harap sangat kepada pelajar yang tidak hadir, okay, menonton video ini dan menyiapkan kerja di kertas yang cikgu telah fotostat di muka surat 75 dan muka surat 76. Okey, sekian sahaja. Terima kasih.